Hari itu, saya ada review Samsung Q950TS. Banyak orang kata televisyen kelas bangsawan harga RM30,000 dengan skrin 8K adalah tak mampu dimiliki. Hari ini saya rasa saya temper up dia punya expectation dan saya akan review televisyen Samsung Sero yang anda boleh lihat secara obviousnya ada benda unik kerana ianya televisyen pertama yang mempunyai skrin menegak dan direka khusus untuk digunakan dengan sebuah telefon pintar. Jadi apa yang anda boleh buat, apa yang anda tak boleh buat, tapi saya nak mulakan dulu dengan a few things macam specification. Dan ini adalah televisyen dengan skrin 43 inci 4K QLED dan seperti biasa bila anda QLED anda dapat gambar yang cantik, gambar yang terang dan penghasilan warna yang lebih tepat. Dan pada masa yang sama ada audio Dolby Digital 4.1 yang menghala ke depan. Dan ini adalah advantage yang ada pada Sero pasal anda boleh lihat hampir ke semua televisyen pintar yang ada di pasaran sekarang pembesar suaranya menembak ke belakang dan ini adalah yang sebilangan kecil yang ada yang menembak ke hadapan dan hasilnya audio yang bukan saja lebih terang tapi lebih direct terus ke telinga. Anda tak perlu risau ada echo misalnya. Baik, saya tahu anda punya tak nak dengar saya cakap pasal spec sheet, pasal spesifikasi. Anda nak terus kepada bones of things, iaitu apa yang anda boleh lakukan dengan Sero. Jadi benda yang anda boleh buat pertama sekali ialah memancarkan kandungan yang ada pada telefon pintar anda terus kepada TV. Jadi macam kalau anda macam saya sebenarnya merasakan skrin yang pada telefon ni terlampau kecil nak tonton video TikTok, video Instagram video misalnya, ataupun anda memang suka tonton video YouTube secara menegak, anda boleh lakukannya dengan mudah dengan aspect ratio where it meant to be. Ini adalah skrin 9:16. Jadi jika anda memang banyak menghabiskan masa di TikTok, di Instagram ataupun pada YouTube menonton kandungan menegak ni, ini adalah televisyen yang paling best untuk menonton kandungan pada aspect ratio tersebut. Pada waktu yang sama, anda boleh menikmatinya dengan kualiti audio yang tak boleh anda nikmati pada sebuah televisyen pintar pasal seperti katakan pada awal tadi, ini mempunyai sistem pembesar suara 4.1 yang menghala ke depan untuk pengalaman audio yang lebih menyeluruh. Ia juga membolehkan perkongsian yang lebih mudah dengan orang ramai. Katakanlah anda dekat parti, anda kata, video ni kelakar siut, tapi anda tak boleh tunjuk kat telefon, pancarkan kat TV, anda boleh semua orang kat semua parti tu boleh tengok video yang anda rasakan kelakar terus pada Sero. Dan paling penting sekali kerana dia tambah pada telefon pintar, apabila anda rotate saja telefon pintar, skrin akan turut berputar mengikut orientasi bagaimana anda menonton kandungan tersebut. Jadi katakanlah anda tengah layan website Aman dekat Sero secara menegak, tiba-tiba nak baca ulasan yang lebih sedap untuk tonton secara mendatar, putarkan saja dan skrin akan berputar mengikut bagaimana anda pegang telefon pintar anda sekarang. Setakat ini saya dah cakap benda yang best, benda yang pro yang boleh anda lakukan dengan Sero. Kini nak sentuh tentang kontranya pula. Kontra, benda pertama saya rasa kontra ialah saiz. Dengan saiz 43 inci, saya rasakan ialah saiz yang agak kecil untuk kebanyakan isi rumah. Saya sendiri dah tak boleh accept 43, kat rumah pun saya dah pakai 65 dan apabila mengulas Sero dengan skrin 43 inci ini, rasa terlalu kecil sehingga kurangnya kepuasan. Seterusnya ialah perisian. Pasal saya katakan tadi, untuk menikmati kandungan mendatar ini, anda harus tambatkannya pada sebuah telefon pintar dan akibatnya ianya sekadar mencerminkan semula apa yang ada pada skrin. Akibatnya, kualitinya tidak sebaik macam lihat kat belakang ni, video agak pecah dan tidak boleh menggunakan sepenuhnya resolusi 4K yang disokong oleh Sero. Ketiga, aplikasi masih belum cukup pintar dan integrasi belum cukup menyeluruh. Katakanlah saya tengah tonton video YouTube, menegak pada aplikasi ketika skrin mendatar, apabila dia mainkan ada black bar pada kiri dan kanan. Televisyen nampaknya tidak menyedari bahawa video itu sebenarnya adalah menegak dan tidak berputar secara automatik. The only way saya boleh tonton YouTube secara menegak jika saya mirror kandungan pada telefon. Ialah bukan benda yang saya rasakan sebagai intuitif dan tidak cukup mesra pengguna bagi sebuah televisyen yang dipasarkan sebagai televisyen pintar. Akhir sekali ialah televisyen ni ada ambient mode macam kesemua televisyen QLED yang dijual oleh Samsung. Malangnya sistem ambient mode yang ada pada kesemua Q series tak disokong pada televisyen ini apabila ia dalam posisi menegak. Sebaliknya ada satu fungsi dipanggil sebagai portrait dengan beberapa fungsi yang saya rasakan tidak sebaik seperti yang saya temui pada ambient mode pada mode mendatar. Jadi kesimpulannya, Samsung Sero ini adalah televisyen yang amat seronok dengan skrin yang boleh diserongkan. Jika anda banyak menonton kandungan menegak dan selama ini mencari sebuah televisyen yang boleh memaparkan kandungan tersebut pada aspek ratio yang sepatutnya, ini memang untuk anda. Pada waktu yang sama terdapat beberapa kekurangan. Pertama sekali ialah skrin yang saya rasakan terlalu kecil untuk televisyen pintar pada tahun 2020 dengan resolusi 4K dan juga terlalu berat untuk digerakkan. Macam sepanjang saya nak buat ulasan ni, nak gerakkan televisyen ni memerlukan 2 orang
pasal tak adanya sistem beroda. Samsung ada jual roda secara berasingan RM299 yang saya rasakan sebenarnya harus diberikan sekali untuk memudahkannya untuk digerakkan dan untuk mengelakkan tongkat di belakang itu pada patah ketika anda menggerakkannya. Baiklah, ini sahaja ulasan saya untuk Samsung Sero, televisyen pertama yang mempunyai skrin yang boleh diserongkan dan juga digunakan dengan sebuah telefon pintar. Seperti biasa, kalau nak lagi video macam ini, sila layari channel kami di Amans. Jumpa anda di video ulasan saya yang seterusnya. Bye-bye.